Assalamualaikum dan salam perpaduan. Saya Firdaus Rashid Idris bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Jumaat 30 Disember. Jabatan Muzium Sarawak menerusi mesyuarat Majlis Warisan Sarawak bercadang untuk mewartakan beberapa lokasi bersejarah tahun depan, termasuklah kem tahanan perang Dunia Kedua Batu Lintang 1941. Mendedahkan perkara tersebut baru-baru ini, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, antara lokasi lain yang dicadang diwatakan termasuk Gereja Sacred Heart Sungai Bawan 1900, Masjid Bandaraya Kuching 1847, Japanese Landing Craft 1941 yang tersadai di Miri, batu-batu narit di Bario dan Bakalalan. Ujarnya cadangan pewartaan ini adalah sebahagian daripada pelbagai perancangan menarik pihak Jabatan Muzium Sarawak untuk dilaksanakan tahun hadapan selain penambahan koleksi-koleksi baharu. Ini susulan daripada sambutan luar biasa terhadap kandungan milik muzium, terutamanya selepas Muzium Budaya Borneo menerima seramai 542,410 pengunjung setakat Selasa lalu, meskipun hanya mula dibuka pada 9 Mac tahun ini. Seperti muzium-muzium lain seluruh dunia, katanya, Muzium Budaya Borneo juga hanya mempamerkan 20% kandungan selain beberapa lokasi baharu bakal dibuka tahun depan. This department is really vibrant now, very vibrant. One of it, which will be officiated next year, 2023 will be the Sri Aman Museum. Sri Aman Museum. To commemorate the 50th anniversary of the peace signing treaty between a democratic government and the communist insurgency. Tambahnya, antara yang bakal dibuka tahun hadapan adalah Taman Arkeologi Purba di Santubong yang menawarkan 3 lokasi yang memiliki khazanah purba, antaranya Bukit Maras, Sungai Jaung dan Bongkisam selain Pusat Walis. Brook Dockyard Industrial Heritage Museum yang tertangguh banyak kali kerana penemuan baharu di kawasan sekitar, katanya, juga dijadual siap dan dibuka kepada umum tahun hadapan. Kementerian Pengangkutan Sarawak semalam membincangkan beberapa isu berkaitan pengoperasian syarikat penerbangan Firefly di Sarawak. Dalam mesyuarat yang dipengerusikan oleh Menteri Pengangkutan, Datuk Seri Lee Kim Shin, diberikan taklimat tentang rancangan masa depan anak syarikat milik penuh Kumpulan Penerbangan Malaysia. Syarikat penerbangan itu kini mengendalikan laluan Pulau Pinang Kuching dengan kekerapan 14 penerbangan setiap minggu. Dalam pertemuan tersebut, Datuk Seri Lee turut mencadangkan syarikat tersebut untuk memperkenalkan penerbangan Pulau Pinang Miri. Sebelum ini terdapat penerbangan terus Pulau Pinang Miri Pulau Pinang yang diperkenalkan oleh syarikat penerbangan lain beberapa tahun lalu. Selain daripada itu, beliau juga mencadangkan syarikat penerbangan itu untuk memasukkan Sarawak dalam rancangan pembesaran laluan domestik dan antarabangsa masa depan mereka. Perkara lain yang turut dibincangkan termasuk laluan baharu yang berpotensi ke atau dalam Sarawak, kekerapan penerbangan, tambang penerbangan dan meneroka bidang potensi kerjasama dengan penggiat perniagaan tempatan dalam industri pelancongan dan percutian. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Penerbangan itu, Philip C. berkata, pihaknya merancang 2 laluan baharu bagi Sarawak, iaitu Kuching Miri dan Kuching Kota Kinabalu bermula suku kedua tahun 2023. Pihaknya berharap dengan adanya penerbangan tambahan itu, ia akan mewujudkan pilihan penerbangan, ketersediaan, tambang penerbangan yang berpatutan di samping menarik lebih ramai penumpang untuk melakukan perjalanan dalam dan keluar Sarawak. Terminal Bas Miri Central, projek rakyat di bawah salian pihak Majlis Bandaraya Miri, dijaga siap dalam tempoh 18 bulan iaitu pada Ogos 2023. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut yang juga Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sang berkata, status projek terminal itu pada masa ini adalah lebih kurang 50% pembinaannya dan kira-kira 5% lewat daripada jadual. In the council, we have discussed on this, and we would want to see that the project will be completed on time.
Ke arah itu, pihaknya telah menubuhkan satu jawatan kuasa pemantau di bawah Jawatan Kuasa Tetap Infrastruktur Bandar untuk memantau projek tersebut. Jawatan kuasa ini akan mengadakan mesyuarat semakan bulanan berkaitan status projek tersebut dan mengambil langkah-langkah yang sepatutnya untuk dipercepatkan jika terdapat kelewatan bagi memastikan projek tersebut dapat disiapkan mengikut jadual. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mendengar taklimat daripada pemaju dan meninjau tapak berkenaan di Lot 10579 Jalan Cahaya dan Jalan Miri Bypass. Projek ini penting bagi masyarakat Miri kerana ia akan menjadi hub perkhidmatan pengangkutan bas yang menghubungkan wilayah utara Sarawak iaitu negara Brunei Darussalam, Limbang, Lawas dan Sabah. Manakala bahagian selatan Sarawak pula adalah Bintulu, Sibu, Kuching dan Pontianak. Jumlah kos termasuk infrastruktur dan akses adalah kira-kira 26 juta ringgit. Kejayaan Gabungan Parti Sarawak GPS memenangi sebahagian besar kerusi Parlimen di Sarawak dan pelantikan Datuk Seri Fadilah Yusof sebagai Timbalan Perdana Menteri mewarnai tahun 2022 yang akan melabuhkan tirainya. Secara keseluruhannya, GPS memenangi 23 daripada 31 kerusi Parlimen pada pilihan raya umum PRU ke-15 yang berlangsung pada 19 November lepas. Ini termasuk keputusan Parlimen Baram yang hanya diketahui 2 hari selepas itu setelah beberapa pusat mengundi di situ digantung ekoran keadaan cuaca yang tidak baik pada hari pengundian. Walau bagaimanapun, gelora politik negara belum berakhir kerana tiada parti politik atau gabungan parti politik berjaya mendapat majoriti mudah lalu menyebabkan Parlimen tergantung. Namun atas kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah, penyelesaian akhirnya menjelma dengan pembentukan Kerajaan Perpaduan dan Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat menjadi Perdana Menteri ke-10 pada 24 November. 8 hari selepas mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya menamatkan persoalan dan teka-teki berhubung barisan kabinet yang akan bersama-sama dengannya mentadbir negara. Jawatan Timbalan Perdana Menteri yang menjadi antara tumpuan utama diisi oleh Ketua Whip GPS Datuk Seri Fadilah Yusof dan Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Ia menyaksikan ahli Parlimen Petrajaya itu mencipta sejarah sebagai pemimpin pertama dari Sarawak yang diberi amanah untuk menggalas jawatan tersebut selain menjawat jawatan Menteri Perladangan dan Komoditi. Sementara itu, impian rakyat Sarawak untuk mempunyai pengangkutan awam moden dan serba canggih bakal tercapai dengan bermulanya fasa pertama bagi projek pembinaan sistem pengangkutan Bandar Kuching KUTS. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johariddin Openg berkata, projek melibatkan pembinaan laluan sistem transit aliran autonomi ART yang dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan negeri itu juga akan merealisasikan matlamat negeri ke arah teknologi hijau. Premier memberitahu fasa 1 KUTS bagi pembinaan ART yang menggunakan tenaga hidrogen itu akan dilaksanakan di beberapa kawasan di Kuching serta Samarahan, dikategorikan sebagai laluan hijau, merah dan biru. Ini adalah satu masa yang agak bersejarah kerana ia menjadi titik mula kita mentransformasikan pengangkutan awam di negeri Sarawak yang bermula daripada Kuching, Greater Kuching sampai ke Serian untuk fasa kedua. Dan ini adalah fasa pertama di antara Lebus Samarahan ke Kuching, dari Kuching Central ke Pending ke terus ke Petrajaya hingga ke Damai. Lebuh Raya Pen Borneo dari Sematan ke Miri dijangka siap pada suku pertama tahun depan. Status kemajuan bagi baki 10 pakej kerja pembinaan lebuh raya sepanjang 786 km itu ialah 89%.
Seksyen Selangau telah disempurnakan oleh Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 14 November lalu. Seksyen persimpangan bertingkat Nyabau bagi pakej kerja 10, simpang Nyabau ke Sungai Tangah pula siap pada 26 Januari. Manakala Seksyen Pujut bagi pakej kerja 11, Sungai Tangap ke Jalan Pujut Ling telah dibuka untuk pengguna jalan raya pada 2 Julai lalu. Persimpangan bertingkat Sri Aman bagi pakej kerja 4, Persimpangan Pantu ke Batang Serang juga telah dibuka untuk pengguna jalan raya pada 4 September lepas. Ikuti rangkuman seterusnya esok yang akan berkongsi berkaitan pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang, selain kejayaan dan acara besar sepanjang tahun di Bumi Kenyalang. Selamat Tahun Baru kepada seluruh rakyat di Malaysia, seluruh rakyat di Sarawak dan seluruh rakyat di kawasan DUN N21 ini. Semoga tahun 2023 akan terus membawa kemajuan demi kemajuan kepada kita semua. Selamat Tahun Baru kepada semua anak negeri Sarawak dan juga warga Malaysia secara amnya, dan semoga tahun hadapan kita akan berada dalam keadaan lebih aman, lebih bersatu padu, kesihatan yang terbaik dan masa depan bukan hanya keluarga kita dan negara kita terjaga. Saya mengucapkan juga Selamat Tahun Baru 2023 kepada semua. Selamat Tahun Baru 2023. Saya pasti kita mengharapkan sesuatu yang baru. Azam Tahun Baru 2023 akan membuahkan sesuatu yang sangat kita nantikan. Saya harap kita kepada semua penonton dan pendengar setia RTM di Sarawak khususnya terus setia bersama kami dan terus mendengar dan mengikuti program-program di RTM Sarawak. Selamat Tahun Baru kepada semua pendengar-pendengar dan juga penonton RTM. Semoga tahun baru ini menjadikan kita lebih aman makmur dan kita dapat mengekalkan perpaduan kalangan masyarakat berbidang kaum. Semoga tahun baru ini membawa lebih kebaikan kepada kita bersama. Dengan peluang ini juga ingin mengucapkan selamat tahun baharu tahun 2023. Semoga tahun hadapan lebih meriah, lebih produktif, lebih proaktif dan lebih memberi lebih kemakmuran kepada semua. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak untuk hari ini. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam perpaduan.